Momen sedih tu memang betul sedih. After that, there's no more. Cukup. Sedih lagi. Cukuplah, jangan make the franchise. Biarkan Digimon ni berakhir, move on. Hai, saya Muhammad dari Buzzpop TV. Hai, saya Nazir daripada Screenbite. Tuan daripada Buzzpop. So, apa pengalaman kau dengan franchise Digimon selama ni? Okey, boleh katakan aku membesarlah dengan Digimon ni sejak daripada dikeluarkan pada 1999. Pada 2002, TV7 ada keluarkan versi alih suara bahasa Melayu sehingga 2003 tak silap aku. So, aku kira sempat tengoklah daripada season 1 sampai season 3. Masa tu umur kau berapa? Masa tu umur aku 10 dengan 11 tahun. Kau ada Digimon tak masa growing up? Aku ada. Oh my god! Aku ada Digimon aku masa growing up. Okay, cool. Aku fans Digimon pada sekolah rendah. Sekolah rendah tahun 99 lah. Aku silap 99 macam tu lah. So dia, aku layan season 1 je yang Taichi and the Gang punya. Dan Digimon yang itu yang season 2 tak layan sangat. Yang nombor 3 lagi tak layan lah. So sebabkan dia fokus, filem ni fokus dekat Taichi dengan Yamato. Itu yang dia menggamit memori lah. Aku suka Digimon ni actually sebelum dia keluar anime dia lagi tau. Masa Bandai keluarkan, before dia keluarkan Tamagotchi dan kemudian dia keluarkan Digimon. Aku terpengaruh dengan Tamagotchi dulu yang waktu masa dia orang kau kena bela pad, digital pad. Dan kemudian bila dia keluar Digimon, Digimon tu pula boleh lawan dengan Digimon yang lain punya ni dan aku terpengaruh, aku beli. Then when they announce that they want to make an anime, lagilah aku masih kecil, ada cerita pasal benda yang kita main-main ni. Tahun berapa tu? Itu masa sekolah rendah lagi, 1997 macam tu. Masa tu kau umur berapa? 1997 aku umur 9 tahun tak silap aku. 9 tahun. And then of course lah bila dah demam Digimon apa semua, time tu tak keluar lagi. So bila aku dah masuk sekolah asrama, dah masuk tingkatan 1, dan suddenly Digimon pun keluar. Of course, side note, Digimon version US sucks sebab dubbing ni semua bodoh, opening ni tak bagus. Dan aku sebagai masa kecil-kecil dulu, aku suka dengar opening anime dengan opening kartun semualah because it sound fancy. So pengalaman aku pasal Digimon juga, kenapa aku terlampau dive into Digimon is because masa kat sekolah asrama, aku pergi SPD, aku jumpa original soundtrack Digimon. Soundtrack dia punya music soundtrack semua aku beli harga original. Aku time tu RM50 lah. Aku beli tau. Lepas tu bila balik asrama aku tak ada duit nak makan. Aku makan apa yang dia provide. Okay. Dan lepas tu kenapa aku suka sangat Digimon ialah instead of dia punya story menarik, tapi at the same time dia bagi pengajaran. Bagi aku masa kecil-kecil tengok benda tu kan, aku rasa ni persahabatan macam ni. It's unconsciously dia bagi pengajaran. Macam semua keras-keras yang dia ada tu kan, semua menunjukkan nilai-nilai murni seorang manusia. Macam keberanian, persahabatan, kasih sayang, yang semua keras-keras tu kan. Lepas tu benda tu akan diaktifkan bila ada perkara-perkara tertentu lah. Dan satu lagi pasal soundtrack Digimon tu, ialah bagi aku, kenapa aku terlampau ingrained in my mind dengan my heart, is because itulah salah satu cara aku memahami bahasa Jepun. Masa aku beli soundtrack original tu, dia bagi booklet. Semua dalam tulisan Jepun. Aku suruh pujuk ayah aku beli buku kanji, beli buku dictionary, aku translate one by one. Sampaikan dengan cara tu aku tahu baca tulisan Jepun, tulisan kanji yang Chinese, Japanese punya style tu, semua aku tahu. That's why bila aku masuk kelas Jepun, orang tahu semua ni, saya tahu sikit-sikit lah. Dan aku hafal semua lagu dia daripada belakang, depan, aku boleh tahu which line. Dan aku suka kalau pergi karaoke, aku akan nyanyi lagu Digimon sepenuh hati. Untuk penonton yang tak arif, Digimon ni dia series by series tau. Maknanya dia setiap tahun ataupun setiap beberapa tahun dia ada musim yang tersendiri. Jadi setiap kali musim dia ada hero yang berbeza. Ada watak yang berbeza, Digimon berbeza. Macam balik pada soalan kau, yes, aku follow dengan franchise ni sebab dia daripada versi 1999. Lepas tu untuk anniversary ke-15 dia ada keluarkan mini series untuk Digimon Tri di mana Taichi dengan kawan-kawan dia dah ke alam remaja. Dan yang ni pula latest Last Evolution Kuzuna, di mana mereka ke alam dewasa. Spoiler alert lah.
cerita ni dia pasal move on lah. Dia pasal kau, okay, Digimon ni dia evolusi. Digimon ni asyik berevolusi, tapi cerita ni sampai kan bila kau punya master Digimon tu nak evolusi, nak membesar. So cerita ni mengajar macam ni dah time dia diorang nak membesar. Walaupun half of my heart say, alah aku tahu Toei ni milk the franchise of Digimon. But half of my heart memang tak ready sebenarnya nak cakap selamat tinggal pada Taichi Yamato ni sebab diorang dah jadi ikonik sejak daripada 99 lagi. Masa apa Kenji Watanabe design Digimon ni, Gabumon ni. So part of your childhood lah. yeah. Actually, masa aku tengok Kizuna, aku tak conflicted tau. A part of myself want the story to be good. I will say that, okay, datanglah Agumon balik, janganlah macam ni. A part of myself say that, no, they need to kill it for it to be good. So, which studio will choose? To be good story or to be pleasing the fan lah, macam Agumon hidup balik. So sampai Agumon tak silap aku dah jadi mascot of Digimon. Macam mana Pikachu mascot of Pokemon. Aku lagi suka Digimon sebenarnya sebab Pokemon ni aku benci sebab Ash Ketchum masih kalah je. The Pokemon company tu memang diorang nak jadikan Ash ni sebagai down to earth punya karakter yang boleh relate dengan kita sebagai penonton. Unlike Digimon memang dia dah kata this one is truly a fiction, tetapi seperti aku sebagai penonton, Digimon ni umpama cermin pada diri kau sendiri tau. So apa saja yang kau buat, Digimon kau akan ikut. Apa saja kau punya keputusan, kau punya tindakan, automatik Digimon kau akan follow kau. Jadi dari situ kau boleh reflect yang kau buat salah atau betul. So jadi sepanjang 20 tahun punya perjalanan ni, so Digimon ni macam dia nak bagi tahu kita tak kisah jauh mana sekalipun, walaupun kita pisah jauh, kita tak akan bersama. So macam bagi aku jenis yang how to say, aku ni like introvert and my childhood aku tak banyak kawan. So Digimon ni lah like a franchise yang always be with me through thick and thin lah. Momen sedih tu memang betul sedih. Kau tak expect pun. Sebenarnya kau dah tahu lah benda dia akan sedih, tapi kau macam boleh ke nak sedih ni? Tapi sedih sebab apa? Dia bila momen tersedih tu, masa Agumon hilang tu, memang kau macam tak expect. Lepas tu dia silent. Dia diam, silent. Memang betul, memang kau tengok dia nangis, kau kalau kau ada bela pet, kalau kau ada bela kucing apa, yang kucing hidup tak lama kan, aku suka lagi rasa lah, lagi deep. Cerita ni juga boleh membuatkan kau hampir menangis. Kalau kau betul-betul attach, macam kau ada orang yang kau sayang ke, tak semestinya pet, mungkin kawan yang kau hargai atau apa, bila let's say kau hilang dia pada satu hari, then it teaches you that okay, you need to move on, life must go on. If not, you will be suffer like how the villain suffer. Apa yang kau suka tentang filem Digimon? Okay, aku suka dia punya animation dia. Animation dia sangat fluid. Kalau nak compare dengan The Try punya, memang agak downgrading jugalah. Walaupun dia cuba new shading, but is animation yang terlampau repetitif. Kalau yang ni, engkau boleh tengok, but kalau yang ni dia tunjuk engkau classic animation sequence, tetapi dimodernkan dengan era sekarang. So kalau kau bayangkan masa 1999 engkau pakai Digivice. Lepas sekarang ni dia pakai smartphone, kau boleh akses sebagai Digivice. Macam dia totally macam now is a smartphone era, we go to the smartphone. So selaras dengan zaman sekarang. Filem ni dia betul lah cakap, anime walaupun dia orang kata untuk budak-budak, tapi cerita ni dia deep lah. Dia sebenarnya dia ada message. Dia message nak sampaikan. Lepas tu dia memang elemen-elemen, okay, kalau kau tengok siri yang lama, memang dia target market dia untuk budak-budak lah kan. Ada benda-benda yang kau tak boleh ada dalam anime tu. Contoh macam okay, yang baru ni dia terus all out adult sebab dia tahu orang yang tengok ni dulu dia budak, sekarang dia dah besar. So dia langgar semua. Contoh yang dia ada, kau ada arak, ada si minum arak. Lepas tu ada memang spoiler dia, ada buku lucah. Benda ni mana boleh dekat dalam budak-budak yang cerita. Memang dia fokus untuk orang dewasa yang pernah jadi budak lah. Dan memang target market dia fan yang dah membesar. Nostalgia lah. Nostalgia. Lepas tu juga aku suka
macam mana hubungan diorang yang masih lagi tetap bersama, tetap utuh walaupun ada scene dia kata yang lain tak datang ke, tapi yang lain dari hidup masing-masing. Macam Mimi dia start up e-commerce, Joe dia dah jadi doktor, Sora dia nak ambil alih mak dia punya kerja sebagai flower arrangement. So dari situ kau boleh nampak yang everyone have their own life. The group dah makin Yeah, they're falling apart, but they're falling apart in a beautiful way. Dia punya plot bagus. Actually, bagi orang-orang biasa kau dah expect apa akan, macam aku dah expect apa akan berlaku lah, because you know we live in a plot twist punya world. Tapi I can see that in this movie, every element yang akan menarik penonton punya engagement untuk suruh keep on tengok ada. Dia tak ada macam boring cerita terbagi kau semua benda. Dia suruh kau tengok, suruh kau fikir. At the same time plot dia dibuat macam misteri yang membuatkan kau rasa ingin tahu lagi. Penceritaan dia pun memang dia main dewasa. Contoh cerita ni, dia tak fit engkau. Dia tak fit engkau. Kalau kau alert, kau tengok, kau faham. Kau dapat tangkap. Kalau tak, kau pun macam blur-blur. Kau perasan, diorang ni semua lalawan ni untuk kali terakhir. Tapi ada seorang watak ni, Sora yang perempuan ni, dia seorang je tak ambil pot. Rupanya dia lah orang pertama yang evolusi dalam grup tu. Dia orang pertama. Tapi kalau kau tak alert, kau tak pasal benda tu. Kalau kau tengok betul, nanti kau pasal. In my opinion, cerita ni bagus. Tengoklah siapa yang pernah tengok cerita Digimon. The feeling that you feel and feeling of how you handle loss is different. Dia ajar korang indirectly macam mana. And then lagi satu aku suka pasal benda ni is pasal macam callback daripada dulu, iaitu dia punya soundtrack, dia punya plot, dia punya easter egg. Dan yang paling aku suka ialah waktu nak lawan villain tu, ni spoiler nak lawan villain tu, bagi aku dah mati akal lah macam mana kau nak buat. Even orang yang kena kurung tu pun pergi dekat Tai Chi cakap, janganlah, aku nak stay children ni. Mula-mula lepas tu kau tengok tangan dia terkeluar, tangan Tai Chi keluar. Okey, kalau tangan dia keluar, kau nak buat apa? Kan, dah menang dah. Sekarang rupanya kan, dia pergi dekat adik dia yang jelmaan tu, ambil whistle tiup. Aku dalam tu terus call back balik. Ni waktu dia kecil dulu, whistle tu guna untuk buat Greymon sedar. And then whistle tu jugalah macam simbolik penyedaran kan. Even Gatomon, Tailmon, yang Hikari punya ni pun gunakan whistle tu untuk sedarkan orang tau. So benda tu buatkan semua dia punya kawan-kawan sedar, alamak, kita tak boleh macam ni. So dia orang lawan balik. Itu macam callback yang plot device tu walaupun simple, whistle kan, kau boleh tarik gila-gila tau. Okey, dan juga soundtrack, sebab aku rasa it's a good tribute. Dia gunakan balik 99 punya Koji Wada punya Butterfly, sebab it's totally a good callback. Dan juga aku suka Braveheart versi baru. Maknanya Mamat tu suara masih lagi tegar lagi lah, sebab tak silap aku sekarang Braveheart dah ada 3 version. Versi 99, versi 2013, versi 2015 dan juga versi sekarang 2020. Dia bagi fan benda yang patut dibagi untuk fan. Contohnya dia bagi macam callback daripada semua lagu-lagu dalam Digimon yang betul-betul yang nyanyi tona yang betul, tak ada yang macam tona-tona lain dia bagi. Contohnya macam semasa opening movie tu, dia bagi lagu opening lepas a big cut. Bagi aku, itu bagus tu. Jarang movie buat macam ni kan. Dia punya simbolism dalam Digimon ni amat, ni spoiler alert sebab kalau kita tahu opening Digimon masa season 1 is butterfly, maksudnya rama-rama. Rama-rama ni kalau dia simboliknya pada masa kecil dulu, maksud ialah apa kita berevolusi. Metamorphosis, dan kita masuk berevolusi lah daripada lava, kau jadi macam ni, kau terbang semua kan. Tapi dalam Kizuna Last Evolution ni, dia punya villain ada lambang butterfly tau. So butterfly ni maksudnya salah satu simbol yang ingrain dalam cerita tu lah, simbolik tu. Maksudnya inilah cara evolve dia. Dan lepas tu bila kau dah ada opening tema is butterfly, dan lepas tu villain tu pakai butterfly. Lepas tu actually cerita tema ni bila kau tengok betul-betul sebenarnya dia suruh kita move on. Macam apa yang Duan cakap tadi, Digimon kita suruh evolve untuk jadi lebih kuat untuk lawan raksasa lagi besar. Tetapi diri kita sendiri pun actually kena move on juga, kena evolve juga.
Ada sini dia nak nangis je. So, itulah maksud aku dalam cerita ni memang deep. Sebab dia tahu kalau masa zaman dulu is untuk budak-budak. Tapi bila besar, you need to change it a bit. So that, guys, I tahu you guys dah besar semua. So, inilah yang patut terjadi. Jangan kita ignorant sangat. Sebab kita tengok villain tu, dia terlampau clinging to the past. Dia tak boleh move on dengan apa yang berlaku. Actually, dia nak freeze time. Kalau kau tengok cerita ni pun ada dalam plot Naruto yang dia nak kerja senang, dia nak freeze semua benda all according to order. Tapi maksudnya tak move on, tak ada changing, tak ada evolution yang betul. Freeze. Maksudnya kalau kau kecil kat situ jelah. Kau tak move on, tak ada apa development yang bagus. Apa yang aku tak suka, ada retcon sikit lah. Okay, dalam ending Zero tu, ada sequence yang tunjuk diorang semua dah dewasa tau, dan Digimon masih bersama diorang. Ini ending Zero tu, tak percaya korang boleh cari ending Zero tu, memang ada. Tapi sekarang kenapa kena berpisah? Adakah split reality? Sebab apa yang aku tahu, ending Zero tu ni sambung dia pada Try dia sambung pada movie ni. This the thing. Aku macam, so adakah ending Zero tu tak dikira? Sebab kan kau ingat kan, dalam tu Daisuke suka ramen kan? Ya. Kalau ikutkan dalam future, Daisuke nanti kan dia akan jadi tukang jual ramen yang terkenal kat New York. Ya. And Ken dengan yang Stingmon tu, dia akan jadi polis. Dia the first ever polis dengan Digimon punya team up, buddy cop. And tak silap aku, kalau kau tengok masa ending credit tu, kan kau nampak Yamato dengan ada NASA Jepun punya roket kan? Sepatutnya, as per ending, Yamato dengan Gabumon first human and Digimon go to space. So basically dengan filem ni ending O2 tak bermakna lah. Tak bermakna. And lagi satu, sepatutnya Taichi jadi pengantara antara manusia dengan dunia digital. Sebab dia kan ambil intro for political something. So dia jadi macam orang yang perkenalkan siapa-siapa yang minat dunia digital. Lepas tu Joe, tak silap aku, dia memang post jadi doktor. Tapi dia doktor yang merawat Digimon juga. Ini ending Zero tu tau yang aku masih ingat. But to Zero means Digimon have to leave their partners when they grow up. Tak, they still together. They still together even though they're growing up. Yelah, dengan filem ni tak lah. Tak ada, dalam filem ni macam dikata this is a goodbye. So itu aku rasa agak retcon jugalah. Okay. Sampai so far itu je lah yang aku ada complain. Yang lain tak adalah. Bagi aku macam, you know, kind of like inconsistency in canon lah. Tapi unless kalau dia orang ada reason yang betul, tak salah ada second movie pula, dia orang nak berduit kan. Oh, Digimon dia orang datang balik. Tapi masalahnya dia akan tentu konflik juga. Dia akan bunuh Kizuna ni punya weight yang dah letak kat fan. So I think that is one thing yang dia orang kena settle sendirilah. I hope for the best. Oh, kalau aku tak suka satu benda je aku tak suka. Dia tak tunjuk Wargreymon dengan Metal Garurumon. Aku pelik sebab dia tunjuk Agumon, dia tunjuk Greymon, dia tunjuk Metal Greymon. Lepas tu evolution yang kalau dekat dalam siri tu yang paling kuat sekali lah. Lepas tu baru dua orang gabung. Tapi itu yang dia tak nak tunjuk. Aku tak tahu apa sebab. Kenapa banyak makan masa ke duit ke aku tak tahu. Dia punya final battle tu, kalau kau tengok dia punya last evolution dia tu, mungkin ada orang tak suka kot sebab dia dari macam human sikit. Dia jadi human sikit. Dia dah tak ada nampak monster dah. Dia human sikit. Tapi maybe diorang nak ke arah situ kan. Bagi aku kan, kita dapat tengok konflik Taichi dengan Yamato tentang idea aku sedih ke nak Digimon aku mati? Apa caranya untuk membuatkan Digimon aku kekal? Tapi dari segi perspektif Agumon dan Gabumon tak ada. Dia macam senang je. Tak apalah. I mean adalah sikit nampak tu, tapi emotional dia kita tak rasa dah. Kita tak rasa macam Agumon konflik. Macam dia seorang-seorang ke fikir macam mana Taichi nak tinggalkan aku ni. Adakah aku nak paksa Taichi juga? Tak apa. Kita kekal duduk dalam freezer ni pun tak apalah. Dia macam tak ada lah. I think kalau dia explore juga konflik Gabumon dengan Agumon pun bagus juga. Macam Taichi kan Yamato kata, tak apa, kita kena selamatkan orang. Jadi Agumon kata, tapi saya nak bersama awak. Tarik, bawa masuk butterfly. So dia kena convince Agumon lah, jangan. Aku rasa takat dia apa yang tak suka itu je lah cara ni.
cara apa yang dia tak explore pemikiran Digimon pula macam mana. Dia tengok pemikiran trainer tapi pemikiran Digimon tak dia explore. Harapan kau untuk future franchise ni? Cukuplah, jangan ambil the franchise, biarkan Digimon ni berakhir, move on dengan yang baru. Filem ni memang dia sebenarnya dia nak tamatkan terus franchise ni, aku rasa. Sebabnya, kalau aku tengok Digimon, start daripada mainan tu, lepas tu dia dapat fan. Dapat fan tu, dia meletup masa budak suara rendah dah main darjah berapa? Darjah 2, darjah 3 dah main. Meletup tu dia buat anime. Anime pun meletup. Lepas tu, waktu dia buat season 2. Season 2 dah macam nampak dah kurang sikit. Season 3 terus jatuh. Lepas tu orang dah tak layan Digimon dah. Lepas tu ikut kan, dalam tempoh tu Digimon tak ada pun. Tak ada follow up, tak ada apa-apa updated. Macam Pokemon konsisten tau. Ada je benda baru, tukar ni yang game semua. Digimon tak ada. So, diorang punya franchise tu ikut kan macam dah terkubur lah. So benda ni, at least diorang buat finale memang tutup terus. Tapi cara diorang tutup tu terhormat. Bagi apa yang aku nampak, dia nak set up, dia nak pass the baton untuk orang baru. Tapi masalahnya macam bagi aku nampak macam like Pokemon, dia panjang sangat tau. One Piece panjang sangat. Naruto nasib baik stop halfway, Bleach nasib baik dah stop. So aku rasa kalau franchise ni makin lama dipanjangkan dan perkara dia lebih kurang sama, dia tak berkembang tau. So makin lama otak tepuk, orang akan cari benda baru. And Digimon dia macam mula-mula dia buat the Digimon first season 1, dan lepas tu dia buat Digimon 02 okey sikit. Then after that, after the next sequel Digimon, kau dah lost interest. So I think what they do, kalau harapan aku franchise Digimon ialah try to explore something new. Maybe cerita pasal the new 02 punya ni, apa dia orang akan buat, maybe ada masalah baru ke atau apa ke. Kan, Yamato dengan Taichi dia dah pass the baton dekat orang baru dah. So bagi aku, try explore benda baru, game-game baru ke, ataupun jangan cerita pasal trainer, cerita pasal Digimon ke, adventure dia orang, Agumon buat apa, ni Greymon buat apa kan dalam tu. Aku boleh bagi 3/5. That's it, I won't give more. 3/5. Sebabkan ini lepas PKP memang 5/5. 100 hari dah tengok. Memang best gila. Kalau ni first film aku memang the right choice. Rating over 5. 5/5 bro. Sorry lah, cerita dia yang bagus. Aku tak expect apa-apa. And then macam cakap, lepas PKP, aku cakap nak tengok Digimon. They give it the best. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.